بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dapat bertemu bulan Ramadan dan masuk kepada hari yang ke-6 tak? Malam ni malam yang ke-6, besok 6 Ramadan, malam ni 6 Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan salih kita. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita dan membersihkan hati kita dan memasukkan kita dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Surah Asy-Syams. Surah Asy-Syams. Surah Asy-Syams, kita tengoklah berapa ringkas je lah kot. Tak dan nak sebut semua-semua sekali kan. Asy-Syams, matahari. Surah Asy-Syams Makkiyah, ada 15 ayat. Allah Subhanahu wa taala memulakan dengan sumpahannya kepada beberapa perkara, sehingga kalau kita tengok lebih kurang 11 benda yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya, yang dimulakan dengan wasyamsi wa duhaha, wasyamsi wa duhaha, wal qamari idza talaha, wan nahari idza jallaha, wal laili idza yaghshaha, والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. So matahari, kemudian Allah bersumpah dengan qamar, bulan. Allah bersumpah dengan an-nahar, iaitu waktu siang. Allah bersumpah dengan al-lail, waktu malam. Allah bersumpah dengan as-sama', langit. Allah bersumpah dengan wal ard, bumi. Wa nafsin wa ma sawaha, dan demi jiwa, jiwa an-nafs. Wa syamsi wa duhaha, demi matahari. Wa duhaha, dan cahayanya yang terang benderang. Wal qamari, dan demi bulan. Idza talaha, wal qamari idza talaha, dan demi bulan apabila ia mengiringinya. Wan nahari idza jallaha, dan demi waktu siang apabila ia memperlihatkan dengan jelas dan nyata. Wal laili idza yaghshaha, dan demi malam apabila ia menyelubunginya. Was samai wa ma banaha, dan demi langit dan yang membinanya, itu dalam bentuk yang kokoh. Wa ma banaha, dan apa yang dibinanya ataupun apa yang membinanya. Wal ardi wa ma tahaha,
dan demi bumi dan yang menghamparkannya, wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi jiwa, an-nafs, demi diri manusia, wa ma sawwaha, dan yang menyempurnakannya, itu menyempurnakan kejadiannya. Allah Subhanahu wa taala datangkan surah Asy-Syams yang sebelumnya Al-Balad. Al-Balad negeri. Yang dimaksudkan dengan Al-Balad surah sebelumnya itu merujuk kepada negeri Makkah. Negeri Makkah, Al-Balad. Iaitu la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad, dan sehingga akhirnya. Maka para ulama melihat apakah kemunasabahan selepas surah Al-Balad itu Asy-Syams. Asy-Syams itu matahari. Matahari Allah gandingkan wasyamsi wa duhaha, demi matahari, wa duhaha. Dan apa maksud duha? Kalau kita kata waktu duha, wa duhaha. Waktu duha adalah waktu bermula pukul apa? Dekat 10.30 lebih kurang. Apabila matahari mula panas. Apabila matahari mula panas, duha. Waktu duha, waktu hak yang pukul 10 tu sampailah pukul 12.30 lebih kurang, ataupun min qubaili zuhur, sebelum nak dekat waktu zuhur. Allah Subhanahu wa taala bersumpah matahari dia Allah gandingkan dengan duha, dengan waktu duha. Dan kalau kita tengok, kalau dalam bahasa Arab ni, waktu siang ni itu dibahagikan kepada pertama Al-Fajr. Al-Fajr tu fajar. Fajar ada dua, fajar kadhib, fajar sadiq. Fajar bohong, fajar benar. Maksud fajar bohong, maksudnya belum fajar lagi lah. Dia punya cahaya tu baru dah menegak. Apabila dia masuk fajar sadiq, maka dia punya cahaya mula mencapah. So itu fajar sadiq. Lepas fajar kita sebut as-subuh, waktu subuh. Lepas subuh ada sebut, lepas daripada itu isyraq. Kita pula salat isyraq. Salat isyraq tu salat apa? Salat isyraq. Bila matahari naik. Lepas matahari naik. Bila matahari naik kan tak boleh sembahyang. Isyraq, lepas matahari naik, dipanggil waktu tu waktu isyraq. Kemudian duha. Kemudian duha. Lepas isyraq kita ada duha. Lepas duha kita ada zuhur, ataupun zuhur berganding dengan disebut hajirah. Lepas daripada waktu duha, zuhur, al-hajirah disebut. Kemudian panggil lepas daripada itu zahirah. Lepas daripada itu kita ada asar. Kita ada waktu asar. Kemudian kita ada waktu yang disebut asal, itu asal, itu waktu ghurub, dekat-dekat nak ghurub, dekat-dekat nak terbenam matahari, dan baru berikutnya ghurub lah. So kalau kita tengok pembahagian fajar, subuh, isyraq, duha, hajirah, zuhur, zahirah, asar, semua tu, maka duha tu pertengahan. Duha itu adalah pertengahan siang, atau antara awalnya itu fajar, subuh dan isyraq, duha. So duha tu pertengahan. Dan salat pada ketika itu ada disebut salat duha. Dan salat duha adalah salat yang paling afdal, nafilah pada siang hari. Itu salat duha. Dan pada waktu malamnya kita ada yang paling afdal, iaitu salat yang dipanggil al-witr. Salat witir. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah wasyamsi wa duhaha, demi waktu, demi matahari dan waktu duha. Al-Balad itu negeri Makkah. Apa munasabah Al-Balad dengan Asy-Syams? Maka para ulama sebut bahwasanya Al-Balad itu Makkah. Makkah itu seumpama matahari. Dan matahari ini cahayanya muhriqah. Cahayanya membakar. Itu matahari. Adapun qamar, bulan, cahayanya itu kita panggil nur.
Kita panggil nur. Cahayanya itu tak membakar. Maka Makkah itu diumpamakan seumpama matahari. Cahayanya itu membakar. Diya. Dalam hadis yang lain, as-sabru diya. Sabar itu adalah diya. So diya ni cahayanya panas dan membakar, dan kadang-kadang memerlukan kepada kesabaran. Mekah diumpamakan dengan matahari. Daripada Mekah, maka cahaya yang membakar ini menerangi seluruh alam, iaitu cahaya agama Allah Azza wa Jalla. Berikutnya Madinah digelar sebagai Munawwarah, nur. Madinah itu seumpama bulan, Al-Qamar. Al-Balad yang disebut tadi, maka dia seumpama matahari, dan Madinah itu dia seumpama bulan. Maka Allah mulakan wasyamsi waduhaha setelah datangnya surah Al-Balad. Itu surah yang menceritakan tentang negeri Makkah. Dan Allah bersumpah dengan matahari ini tadi, waduhaha. Dan Allah bersumpah dengan matahari ini dan waktu duha ni tadi. Dan lepas daripada itu kita tengok ada disebut wan nahari iza jallaha, dan ada wal laili idza yaghshaha. Kita ada waktu nahar yang dipanggil siang. Kita ada waktu lail, malam. Al-lail wan nahar, malam dan siang, siang dan malam. Apa kena mengena dengan matahari dan bulan? Maka siang itu waktu, malam itu waktu. Matahari tidak dipanggil waktu. Matahari itu ayatun nahar. Matahari itu ayat, tanda siang. Tanda siangnya matahari. Allah Subhanahu wa taala bersumpah banyaknya dengan waktu. Dengan waktu. Wal fajri wa layalin ashar. Demi waktu fajar. Wad duha. Datang surah wad duha. Dalam surah wad duha dia datang duha saja, dia tak ada matahari. Yang ada bersumpah dengan matahari hani wasyamsi waduhaha. Lain semua bersumpah dengan waktu. Wal fajri wal laili wad duha. Maka hani semua ulama lihat. Okay, kenapa wad duha tidak ada disebut matahari? Semua itu dibincangkan panjang lebar oleh para ulama. Wad duha disebut waktu duha. Dalam ni disebut wasyamsi waduhaha. Demi matahari dan cahaya duhanya. Itu cahayanya yang terang benderang. Itu masuk duha. Antara faedah apabila disebutkan wasyams dan matahari ini semua, mengingatkan kepada kita bahawasanya antara faedah maknawiyahnya, bahawasanya para ulama menyatakan apabila disebutkan matahari ini dan cahayanya itu membakar, maka mengingatkan kepada kita kepada akhirat, mengingatkan kepada kita hari akhirat. Dan tidak ada, kalau kita tengok dalam kawakib ni cakrawala kalau disebut, planet-planet, bulan-bulan, bintang-bintang, hal tu dipanggil kawakib. Soal kawakib, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya pada hari akhirat nanti tak disebut kita ni dengan bintang, tak disebut pada hari akhirat itu adanya planet-planet, tapi yang akan mengiringi manusia di padang mahsyar itu matahari. Matahari yang dekatnya sejengkal. Kalau matahari sekarang ni berapa puluh cahaya, berapa kelajuan cahaya jauhnya tu, itu pun dah membakar. 2-3 hari ni panas nak mampu kan? Itu cahaya matahari. Maka bila disebutkan wasyamsi, maka para ulama menyatakan mengingatkan kepada kita hari akhirat dan mengingatkan kepada kita panasnya akhirat. Maksudnya manusia akan dihimpunkan di padang mahsyar dan akan ada matahari bersama dengan dia, dan matahari itu dekat dengan dia, dan setiap orang peluhnya itu berdasarkan amalan. Dia tak sebut kawakib lain, dia tak sebut planet-planet lain. Matahari yang akan ada pada hari kiamat nanti. Apabila masuknya matahari, mengingatkan kepada kita akhirat. Dan orang-orang yang nak dekat dengan Allah, merasa takut kepada Allah,
dengan matahari. Wasyamsi, dan masuk waktu duha, waduha, wasyamsi waduhaha, maka orang-orang nak kembali kepada Allah dipanggil awwab. Maka mereka pada waktu paginya matahari naik, gerun kepada Allah Azza wa Jalla, sampai waktu duhanya gerun kepada Allah Azza wa Jalla, awwab, maka mereka akan kembali kepada Allah. Maka itu time orang salat duha. Dan sebab itu salat duha dikenali sebagai salat awwabin. Bagi orang-orang yang nak kembali kepada Allah, maka dia salat duha, mengingatkan dia bahawasanya takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Wasyamsi wa duhaha. Allah sebut tadi wasyamsi wa duhaha, matahari dan duha. Adapun dalam surah Ad-Duha tak ada matahari, hanya datang waktu saja, wa duha. Sehingga para ulama mengambil faedah daripadanya. Boleh jadi walaupun disebutkan waktu duha itu waktu, matahari itu tanda siangnya, dan bila di dalam ayat wadduha dia tak datang dengan matahari, maka para ulama sebahagiannya ambil faedah daripada perkara ini bahawasanya walaupun siang hari itu, matahari itu menandakan waktu siang dan matahari menandakan waktu salat, tapi dalam beberapa keadaan matahari tak ada. Apa maksud matahari tak ada? Ataupun matahari tidak menentukan waktu solat. Ada. Seperti mungkin waktu duhanya mendung dan hujan, matahari tak muncul. Tapi siang memang siang, waktu duhanya terang, tapi mataharinya tidak kelihatan. Sehingga para ulama mengambil hadis Dajjal, satu hari seumpama setahun. Maka para sahabat pelik. Maka apa yang para sahabat tanya kepada Rasulullah? Macam mana nak solat? Kalau dah satu hari dah macam setahun, maksudnya satu hari macam setahun, nak solat macam mana? Maka apa Nabi jawab? Takdir kan? Maka kita ada negeri-negeri yang matahari tak terbenam. Ada kan? Matahari ni tak terbenam, tak ada malam dia. Macam mana nak solat maghrib? Macam mana nak buka puasa waktu maghrib? Ada negeri bila winter, malamnya hanya 2 jam saja, siangnya 22 jam. Nak takdir, kena semayang macam mana? Maka ditakdirkan. Begitu diambil dari kesimpulan wasyamsi wa duha. Dalam ayat ini Allah ganding matahari dengan duha. Dalam duha tak ada matahari. Sehingga ke tahap itu para ulama bincang tentang ciptaan Allah Azza wa Jalla. Wal qamari idza talaha, dan demi bulan idza talaha. Apa maksud demi bulan idza talaha? Yang mengiringinya. Bulan mengiringi matahari ke? Matahari mengiringi bulan ke? Kita panggil tilawatul Quran. Apa maksud tilawah? Tatabbul huruf, ikut huruf tu, huruf Quran tu. Kita tilawah Quran tak? Dia one by one huruf, itu tilawah. Maka ada ulama menyatakan bahawa apa maksud wal qamari idza talaha, dan demi bulan dan kita melihatnya. Ada sebagian demi bulan dan yang mengikutinya. Mengikutinya apa? Mengikutinya kita mengikuti bulan. Maka antara matahari dan bulan Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu. Sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelik bulan ni wahai Rasulullah, daripada kecil besar jadi bulan terang pertengahan bulan, lepas tu jadi kecil balik. Sahabat tanya kepada Rasulullah, kenapa hobi itu? Maka yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya berkenaan bulan. Qul hiya mawaqitu linnas, katakan wahai Muhammad, dia adalah mawaqit, dia adalah waktu-waktu yang Allah Ta'ala tentukan, Allah jadikan. Wal hajj, dan haji. Maka bulan beredar di falaknya
matahari beredar di falaknya. Ada ketika mana bulan bertembung dengan matahari pada pertengahan bulan, maka kadang-kadang matahari mula naik, kita nampak bulan. Biasanya pertengahan bulan. Bila matahari nak terbenam, biasalah nampak. Kadang-kadang bila matahari dah naik siang hari kan kita masih nampak bulan. Kadang-kadang dia bertembung, kadang-kadang dia tak bertembung. Itu semua adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Dan pergerakan-pergerakan bulan itu adalah penentu kalau bulan itu dalam satu bulan lebih kurang 29-30 hari. Tak ada pun perkiraan matahari 30 hari tak, 30 dan 31. Itu semua Allah Ta'ala jadikan. Adapun matahari dijadikan umum untuk semua. Adapun bulan adalah penentuan waktu dalam agama. Penentuan waktu dalam agama kita. Wasyamsi wa duhaha, ai cahayanya yang terang. Wal qamari idza talaha ai tabi'aha, dan apabila bulan itu tabi'aha, mengikutinya. Mengikuti, kita tak boleh nak bahas panjang mengikuti ni, banyak nak bahas tentang mengikuti ni kan. Tentang cahaya bulan ni semua ulama bahas ni, tentang cahaya bulan dan sebagainya, cahaya matahari dan cahaya bulan, dan cahaya bulan tu bagaimana cahaya matahari, tapi kita tak ada masa nak itu nanti lain kali lah. Wasama'i wa ma banaha, dan berikutnya Allah bersumpah dengan wasama', demi langit, wa ma banaha ay yahtamil an takuna ma ha huna masdariyah bima'na as-sama' wa bana'iha wa bina'iha, iaitu langit dan binaannya. Binaan maksudnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit itu dan binaannya. Bagaimana binaan langit? Hak tu dalam banyak ayat yang lain. Tidakkah kau melihat langit bagaimana dia ditinggikan tanpa ada tiang? Maka tak ada tiang. Langit Allah Ta'ala ciptakan tak ada tiang. Dan langit yang kita nampak pada siang hari itu sebenarnya nampak langit ke tak? Kadang tak nampak. Walaupun Allah sebut, masuk balik matahari tadi. Wasyamsi wa duha, matahari dan apabila dia cahayanya terang benderang. Tapi kadang-kadang matahari ni disifatkan menerangi. Dan disebut nanti wan nahari idza tajalla, dan siang hari apabila dia tajalla, bila dia muncul, bila dia cerah. Tapi kadang-kadang kecerahan siangnya itu tidak menampakkan semua benda, walaupun matahari itu menampakkan benda pada waktu siang harinya. Tapi langit itu kita tak boleh nampak pada waktu siang hari. Tak? Boleh nampak? Tengok matahari pun tak boleh. Tapi bila malam hari, nampak tak langit? Apa maksud nampak langit? Nampak tak bintang-bintangnya? Itu kita pun tengok, oh boleh nampak planet itu, boleh nampak planet ini. Tapi Allah Ta'ala menjadikan mata kita ni dengan cahaya boleh nampak. Tapi kadang-kadang dengan cahaya tak nampak, kena gelap baru nampak. Maka kadang-kadang langit itu waktu siang hari ni tak nampak langit, nampak awan saja. Dan biru langit itu hanyalah pantulan. Biru langit itu adalah pantulan lautan. Adapun langit memang tak ada apa. Mana ada langit tu rupa buku ataupun bumbung, kan? Langit tu tidak macam bumbung. Tapi langit yang dikatakan langit itu, kita boleh nampak dia pada waktu malam. Sehingga kita nampak bulan, nampak bintang, hak kecil-kecil. Hak yang bintang kecil-kecil itu bukan kecil dah, sebab dia jauh, kan? Tapi kita boleh nampak sehingga ke atas. Hak ni semua sir, iaitu apa nama Allah SWT dalam penciptaan Allah Azza. Sebab itu Allah bersumpah dengan benda-benda ini semua. Sebab Allah bersumpah dengan benda-benda ini semua, dan benda-benda ini adalah ayat, tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Dengan matahari kita boleh berfikir, dengan bulan kita boleh berfikir, dengan langit kita boleh berfikir, siang hari kita berfikir Allah Ta'ala menjadikan siang dan malam, itu perubahan pertukaran antara siang dan malam. Maka semua ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengannya. Dan apabila manusia melihat perkara ini, maka sebab itu kita sebut tadi, bahawa pertama bila disebut tentang matahari dan sebagainya, maka dia mengingatkan kepada kita alam akhirat.
Kemudian dia mengingatkan kepada kita juga bahawasanya lemahnya manusia ni, kerdilnya manusia ini dengan penciptaan Allah Azza wa Jalla. Dan demi yang Allah Ta'ala bersumpah dengannya itu, maka itu dipanggil ayat. Ayat itu maksudnya tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah Allah bersumpah dengan waktu wan nahari iza jallaha, dan waktu siang iza jallaha. Jallaha apabila dia menerangi ini, wal laili idza yaghshaha, dan waktu malam apabila dia menyelimutinya, yaghshaha, meliputinya, malam meliputinya. Sehingga ulama bahas tentang apa maksud malam meliputi. Maka ulama bahas antara siang dengan malam, mana lebih afdal, siang ke malam. Maka banyaknya ibadat-ibadat kita itu malam, dan waktu malam adalah waktu yang afdal. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan para sahabat membaca Al-Quran di waktu malam lebih daripada baca waktu siang. Waktu siang Allah Ta'ala jadikan untuk kita ni bekerja, tapi malam hari itu lebih dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Antara siang dan malam, siang terang, malam gelap. Antara siang yang terang dan malam yang gelap, maka ulama bahas lagi yang mana Allah cipta dulu. Allah cipta siang dulu ke malam dulu? Allah cipta malam dulu ke siang dulu? Dan mana yang paling banyak Allah cipta, siang ke malam? Pun ulama bahas. Yang mana dulu Allah cipta, kegelapan ke terang? Maka para ulama sebut gelap dulu Allah cipta, dan kegelapan itu menyeliputi. Kegelapan itu menyeliputi, sama ada di bumi ataupun di langit. Malam gelap itu yang meliputinya. Sekarang malam lah. Di bumi Allah cerita tentang lautan, ombak demi ombak sehingga sampai ke laut dalam. Apa Allah kata? Allah cerita tentang kegelapan laut dalam. Bila cahaya dah tak masuk dah, sehingga nak keluar tangan ke lam takat tarah, sampai nak keluarkan tangan pun dah tak nampak tangan. Itu kegelapan. Tengok pula di angkasa lepas, gelap ke terang? Angkasa lepas gelap ke terang? Gelap juga dah, gelap. Maka sebagai ulama sebut, kegelapan diciptakan dahulu. Allah cipta kegelapan dulu, baru berikutnya daripada zulumat baru Allah Ta'ala cipta cahaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahawasanya arasy Allah itu diterangi dengan cahaya Allah, wajah Allah. Allah itu nur, Allah itu cahaya, dan arasy Allah itu diterangi dengan nurullah. Arasy Allah itu diterangi dengan cahaya Allah. Bila kita berdoa, fas'alil firdaus, mintalah syurga firdaus, yang mana syurga firdaus itu terangnya itu adalah dah hasil daripada terangnya arasy Allah Azza wa Jalla. Maksudnya asalnya gelap, kemudian Allah itu sendiri adalah nur, cahaya yang menerangi arasnya, yang menerangi syurganya. Dan itu menunjukkan bahawasanya zulumat, kegelapan, yang gelap inilah asal yang Allah Ta'ala ciptakan, sehingga di bumi pun adalah kegelapan. Maka berikutnya baru Allah Ta'ala ciptakan matahari dan sebagainya. Syekhul Islam Ibn Taymiyah kata antara malam dengan siang, matahari dengan bulan, mana diciptakan dulu? Diciptakan sekali. Wallahu a'lam. Hak ni semua luah lagi hak ilmu, hak yang ilmu Allah ni ataupun penciptaan Allah ni yang banyaknya digali tu bukan orang Islam. Yang banyak ayat digali ni tu oleh orang kafir kadang-kadang kan. Ya, sehingga orang-orang Islam pun apabila dia membaca ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, maka dia tidak berfikir tentang masalah itu. Wal laili idza yaghshaha wan nahari idza jallaha. Kemudian was samai wa ma banaha, kita ringkaskan, wal ardi wa ma tahaha, dan bumi apa yang dihamparkan. Kemudian lepas daripada itu wa nafsi wa ma sawaha. Yang last sekali Allah Ta'ala bersumpah dengan jiwa. Bila disebut nafas, maksudnya rangkuman antara ruh dan jasad.
Itu maksud nafas. Nafas, sedut oksigen dipanggil nafas. So al-anfus, nafas itu adalah gabungan antara ruh dengan jasad, sehingga kalau dah mati itu tidak dipanggil nafas lagi dah. Mati tak dipanggil nafas. Yang dipanggil nafas itu adalah ruh dan jasad. Wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi jiwa dan penciptaan Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Ta'ala menciptakan manusia itu alal fitrah, iaitu atas fitrah. Dalam hadis, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah, setiap yang dilahirkan itu dilahirkan atas fitrah. Jadi yang dimaksudkan wa nafsi wa ma sawwaha, iaitu jiwa yang diciptakan dengan fitrahnya. Wa nafsi wa ma sawwaha. Dan fitrah yang diciptakan oleh Allah itu kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan itu dilahir atas fitrah. Fa abawahu, dan kedua mak bapaknya lah yang menyahudikan dia, yang menasranikan dia. Dia tak kata mak bapak dia lah yang mengislamkan dia, kerana telah Islam dah, dilahirkan atas fitrah. Maka bapak dia lah yang memajusikan dia, bapak dia lah yang menasranikan dia, bapak dia lah yang menyebabkan dia tidak Islam lagi, yang daripada asal fitrahnya itu Islam. Maka setiap orang dilahirkan atas fitrah. Setelah disumpah wa nafsi wa ma sawwaha, Allah masuk, ini jawab kepada sumpah-sumpah dia tadi itu. Sumpah yang sebelah macam yang disumpah-sumpah itu apa bendanya? Jawabnya mana? Maka jawabnya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah ilhamkan kepada jiwa yang telah diciptakan tadi itu, maka dua perkara, fujuraha wa taqwaha. Allah Ta'ala ilhamkan kepada jiwa, ruh yang jasad ni tadi dengan dua perkara, ai fa arsyadaha ila fujuriha wa taqwaha. Diberikan kepada manusia itu dua jalan, satu jalan fujur, satu jalan taqwa, satu jalan buruk, satu jalan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah Ta'ala mengilhamkan kepada jiwa yang disumpahkan dengannya itu dua jalan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka berjayalah orang yang menyucikan jiwa tadi tu, dan khab, rosak, rugi orang yang mengotorinya, man dassaha. Jadi ini poin yang Allah nak cerita ni. Daripada sumpah-sumpah dengan matahari, bulan, siang, malam dan jiwa, maka poin utama dalam surah Asy-Syams ni adalah Allah ciptakan manusia dan Allah bagi dia dua pilihan. Yang dua pilihan ni kau pilihlah. Kita pilihlah, nak jalan baik ke takwa ataupun jalan buruk. Maka siapa yang memilih jalan baik, maka dia hak menyucikannya. Siapa yang memilih jalan buruk, rugilah dia. Dan yang memilih itu siapa? Adakah dia dipaksa memilih? Tak. Dia tidak dipaksa memilih. Allah Ta'ala menjadikan kita ini ada kemampuan untuk memilih. Dan kita tidak sebagaimana hak yang dipahami oleh sebagai orang Jabariyah dan umpamanya, bahwasanya semua hak jalan yang terjadi kepada setiap orang itu adalah telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah Ta'ala ciptakan, tapi Allah Ta'ala ciptakan juga kepada kita ini pilihan, yang mana orang A kalau dia pilih jalan takwa, itu dia yang pilih dan Allah izin benda itu berlaku. Dan satu orang B yang mungkin memilih jalan buruk, jalan mengotori hati, itu atas pilihan dia dan Allah Ta'ala izin benda itu berlaku. Allah cipta dan dia pilih, dan bila dia pilih, Allah izin jadilah. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka rosaklah ataupun rugilah sesiapa yang mengotorinya, dan mengotorinya itu seperti mana sehingga dia melakukan maksiat kepada Allah dan meninggalkan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kalau dia memilih jalan taat, berjayalah dia.
Jika dia memilih jalan hak yang sebaliknya, maka dia sendiri telah menzalimi dirinya dan dia sendiri telah mengotori dirinya. Setelah Allah ciptakan jiwa ni tadi, dan Allah cerita, Allah bagi dua jalan. Siapa pilih jalan baik, dia telah menyucikan hati, dan siapa memilih jalan buruk, maka dia telah memilih untuk mengotorkan hatinya. Allah bawa contoh. Apa contohnya? Kazzabat Thamud bi taghwaha, iaitu kaum Thamud. Kaum Thamud kaum Nabi Saleh. Kalau kita tengok, mula kesyirikan itu berlaku Nuh, zaman Nabi Nuh, pengikut Nuh, Wad, Suwa', Ya'uq wa Nasr. Hak ni 5 orang saleh yang apabila mereka ini mati, maka dibina patung, dibisikkan oleh syaitan buat patung peringatan. Dan apabila buat patung peringatan, mula-mulanya mereka mengetahui hak ni untuk ingat orang soleh saja. Tapi generasi demi generasi mula menukuk tambah terhadap patung, maka mula mengangkat patung, mula memuliakan patung, mula membuat ritual dekat patung. Akhirnya mereka sembah patung tu. Maka inilah awal syirik berlaku, iaitu setelahnya berlaku banjir besar, Nabi Nuh naik semua atas bahtera, turun hak daripada bahtera. Hak semua hak yang hidup lepas daripada banjir besar itu adalah keturunan Nuh alaihi salam. Berlaku syirik yang pertama sekali. Lepas daripada itu kita ada kaum Ad. Juga lepas daripada kesyirikan yang dibuat zaman Nuh, kaum Ad. Lepas daripada kaum Ad datang Thamud. Maka dikatakan bahawa Samud ini Ad yang kedua, generasi dia. Mereka berpindah ke tempat yang namanya Hijr. Hak tu yang orang duk bising sekarang ni, apa, kat Mekah tu orang duk buat travel apa nak buat, Madain Saleh tu kan. Orang pun bahas, boleh tak pergi kat tu, kan tempat yang diazab. So dekat area namanya Hijr, tapi bukan yang tepat, ada perbahasan lah. Bukan yang tepat orang pergi tu, dia luas tempat tu. Yang mana puak-puak Thamud ni, mereka ni menyembah patung, dan mereka ni mensyirikkan Allah Azza wa Jalla. Dan mereka ni diberi kelebihan buat rumah-rumah di dalam gunung-gunung, ukir. Mereka pandai mengukir gunung-gunung tu buat penempatan. Ini Thamud. Dan mereka ini mensyirikkan Allah. Maka mereka meneruskan apa yang telah dibuat oleh kaum Ad. Berikutnya mereka ni juga menyembah patung. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Saleh. Maka Nabi Saleh berdakwah kepada mereka tauhid, menyucikan mereka daripada syirik sebagaimana umat yang terdahulu dan berikutnya. Maka mereka tidak mahu menerima dakwah Nabi Saleh. Mereka menolak dakwah Nabi Saleh. Kazzabat Thamud bi taghwaha, telah pun mendustakan Samud itu bi taghwaha, idzim ba'atha ashqaha, dan apabila mereka mengutuskan orang yang paling buruk di kalangan mereka. Hak orang yang paling buruk di kalangan mereka itu seperti yang disebutkan dalam beberapa riwayat, ala uhaddithuka bi ashqan nas, nak tak aku bagi tahu kepada kamu orang yang paling buruk? Maka dia jawab, qala bala. Para sahabat kata, ya wahai Rasulullah. Qala rajulani, dua lelaki, uhimir Thamudul ladzi aqara naqa, iaitu puak-puak hak yang diceritakan inilah pengikut ataupun kaum kepada Saleh ni tadi, dan diutuskan hak orang yang paling buruk ni sekali tadi, iaitu idzim ba'sa ashqaha, suatu kabilah yang paling buruk, disebut namanya apa, Qaddar ibn Salif al-Aqir an-Naqa, yang menyembelih unta Nabi Saleh tu. Jadi mereka ni tak nak dengar dakwah Nabi Saleh. Mereka buat macam-macam alasan. Maka mereka kata kepada Saleh, wahai Saleh, kalau engkau ini menyampaikan ajaran yang benar,
tolong kau keluarkan seekor seekor unta hak yang bunting daripada hak batu ni. Dia minta dengan harapan, memang tak boleh lah, sebab tu dia minta benda pelik, benda mustahil adatnya kan. Maka mereka minta kalau boleh bawa keluar unta daripada batu-batu ni, dia akan iman kepada Nabi Saleh. Samalah, mana-mana pun minta Nabi bawa keluar mukjizat, maka Nabi Saleh doa kepada Allah, salat dan doa kepada Allah Azza wa Jalla, mukjizat Nabi Saleh keluar unta daripada perut bumi, perut batu-batu tu, keluar unta. Siap bunting lagi sebagaimana yang mereka nak. Mereka minta-minta dan keluar unta yang mereka nak tu. Apabila keluar unta hak mereka nak, maka hak sebahagiannya berimanlah kepada Nabi Saleh. Tapi hak sebahagian yang ingkar memang tak maulah. Maka dia bertuduh apa? Tukang sihir. Sama. Mereka tuduh Nabi Saleh ni tukang sihir. Maka mereka tak mau juga dengar dakwah Nabi Saleh ni dan tak mau mengikutnya. Maka dikeluarkan mukjizat daripada batu itu, iaitu unta Nabi Saleh tu, dan dipesan kepada mereka jangan bunuh unta ni dan jangan sembelih. Maka panjang ceritanya sehingga ada satu orang perempuan mencabar, siapa-siapa yang boleh membunuh unta hak yang Nabi Saleh ni tadi, aku kahwinkan dengan anak aku. Maka bangkitlah seorang, bahawasanya dia kata akulah, menjawab cabaran yang dibuat oleh salah seorang yang dikatakan perempuan yang mencabar untuk seseorang siapa yang boleh membunuh unta Nabi Saleh ni tadi. Maka bunuhlah, mereka sembelihlah unta tu. Maka mereka telah, satu dahlah ingkar, yang kedua ingkar lagi, dipesan jangan disembelih. Maka apabila telah disembelih, maka Nabi Saleh mengingatkan kepada mereka bahawasanya azab Allah akan turun dalam 3 hari. Azab Allah akan turun dalam 3 hari. Sebelum sampai 3 hari, sebahagian hak yang ingkar ini muka mereka mula dah jadi kuning. Lepas tu dia tukar jadi merah. Lepas tu dia jadi hitam mukanya. Kemudian baru berikutnya tunggu 3 hari. Dan sampai 3 hari Allah Ta'ala turunkan azab, iaitu gempa bumi yang amat dahsyat yang mematikan mereka. So hak ni yang disebutkan tadi, kazzabat thamudu bi taghwaha idzin ba'atha ashqaha, apabila diutuskan kepada mereka orang yang paling buruk ni tadi, orang yang nak sembelih unta ni tadi. Faqala lahum Rasulullah, berkata kepada mereka itu Rasulullah Saleh, naqatallah wa suqiyaha fakadzabuhu fa'aqaruha, mereka mendustainya dan mereka sembelih, bunuh unta tu, fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidhanbihim fasawwaha, maka Allah Ta'ala turunkan azab kepada mereka dengan sebab dosa-dosa yang telah mereka lakukan, wala yakhafu uqbaha. So ini surah Asy-Syams secara ringkas. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kepada kita penciptaan manusia. Dari penciptaan manusia itu Allah cerita, Allah bagi kepada kita ni 2 pilihan untuk kita buat. Sama ada kita pilih jalan baik, takwa, ataupun kita pilih jalan buruk. Siapa yang pilih jalan baik, dia telah menyucikan hatinya, dan siapa yang telah memilih jalan buruk, dia telah mengotori hatinya. Dan Allah bawa contoh siapa dia orang yang mengotori hatinya, itu kaum Thamud. Yang mereka ini syirik kepada Allah dengan menyembah berhala dan tidak mendustakan dakwah Nabi Saleh, itu Nabi mereka, dan akhirnya ingkar kepada perintah Allah dan perintah Nabinya, dan akhirnya Allah Ta'ala turunkan azab kepada mereka. Ini juga pesanan untuk kita. Kalau kita pilih jalan buruk, maka Allah akan turunkan azab untuk kita. Dan jika kita memilih jalan takwa, maka itulah jalan yang Allah Ta'ala suka dan Allah Ta'ala rida. Wallahu a'lamu bis-shawab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita jiwa yang bersih, sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha.
iaitu kita minta kepada Allah, ya Allah, berilah kepada nafsi, kepada diriku ini taqwaha, ketakwaannya, wa zakkiha anta khairu man zakkaha, dan kau tolonglah sucikan, bersihkan hati ini, engkaulah sebaik-baik yang menyucikan hati. Anta waliyuha wa maulaha, dan engkau adalah walinya dan engkau adalah penjaganya. So minta kepada Allah supaya Allah Ta'ala bersihkan hati kita, minta kepada Allah supaya Allah Ta'ala lah yang membantu kita membersihkan hati kita, sehingga kita menuju ataupun dapat bertemu dengan Allah di syurga esok. Dan nikmat yang paling besar adalah melihat Allah Azza wa Jalla. So apabila kita melihat Allah Azza wa Jalla, seorang orang mukmin melihat Allah di dalam syurga dengan cahaya Allah Azza wa Jalla, macam kita sebutkan tadi. Wallahu a'lam. Kalau kita lanjutkan nanti esok, nanti Ustaz Mustafa kan, surah Al-Lail tu, selepas daripada surah Asy-Syams ni, maka Allah lanjutkan lagi tentang masalah pembersihan jiwa. Daripada surah Asy-Syams tadi tu Allah bagi guideline, dua jalan, dan Allah bagi contoh orang yang memburukkan hati. Dan berikutnya dalam surah Al-Lail itu Allah cerita lagi bagaimana cara tazkiyatun nafs, bagaimana cara menyucikan hati. Wallahu a'lamu bis-shawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.